Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. 平安，主所爱的弟兄姐妹们， Puji syukur hari ini kita semua diberi undangan sama Tuhan dan kita semua datang merespon dengan baik. 感谢上帝邀请我们大家来到圣殿的里面，我们也是回应这个邀请。 Saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa. 要来聆听神的话，我们先来祷告。 Terpujilah Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami, dalam setiap waktu, setiap saat. 神啊，你在我们生活当中、生命当中的每一个时刻都是美善的神。 Sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. 感谢神，你今早给我们机会来敬拜你。 Karena kami tahu di luar sana ada banyak anak-anak Tuhan yang begitu rindu beribadah tetapi mereka tidak memiliki kesempatan karena beberapa hal ya Bapak. 因为我们知道，在我们的四周围有很多的弟兄姐妹，他们也是渴望来到圣殿的里面来敬拜你，但是他们不能够。 Karena itu ajarlah setiap kami untuk menggunakan waktu yang singkat ini Bapak dengan sebaik mungkin untuk kebenaran firman-Mu. 所以求你指教我们好好的使用这一段的时间来敬拜你， Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan semakin dikenan Tuhan. 以致我们的生活能够常常的来敬拜你，能够讨神你的喜悦。 Tolonglah kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami dengar dan yang akan disampaikan. 恳求圣灵来启示我们，让我们能够明白今天早上所分享的话语。 Urapi kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan yang jauh dari sempurna menjadi berkat Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. 高摩你那两位不完全的仆人能够成为神你祝福的管道。 Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. 我们迎接神你的话，阿门。 Bapak Ibu, pagi hari ini satu tema yang sangat pastinya akan memberkati kita yaitu iman seorang anak. 今天题目是小孩的信心。 Saudaraku, dapat kita bayangkan betapa bersukacitanya setiap kita apabila seseorang yang sedang bergumul dalam berbagai persoalan khususnya dalam sakit penyakit, kemudian orang tersebut mendapat informasi dari tentang seorang dokter yang hebat. 那弟兄姐妹们，当一个人处在一个疾病的当中，正在面对着很大的挣扎，他就突然有一个好的消息告诉他说，有一个医生能够帮助你来解决你的问题，那是何等快乐的一件事情。 Tetapi persoalannya tidak banyak orang-orang yang berani memberikan informasi tentang seorang dokter yang hebat, yang banyak keberhasilannya dalam menangani pasien. 但是也不是有那么多的人，他们敢于告诉给身边的人说，这个医生是有能力能够帮助你解决你的问题。 Ada banyak alasan sehingga mereka tidak terlalu berani memberitahukan tentang dokter yang hebat. 那可能就是因为有很多的事情，很多的他所要考量的，所以就不敢要告诉身边的人。 Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 dari ayat 1 sampai 5. 我们看今天的经文是从列王记下第5章第1到第5节。 Kita akan membacanya terlebih dahulu dalam bahasa Mandarin ayat 1 sampai 5, kemudian dalam bahasa Indonesia. 我们先用中文来读第5章的第1到第5节，然后用印尼文来读。列王记下第5章，乃麦得医治。亚兰王的元帅乃麦，在他主的面前为尊为大，因耶和华曾借他使亚兰人得胜，他又是大能的勇士，只是长了大麻风。先前亚兰人成群的出去，从以色列国掳了一个小女子，这女子就服侍乃麦的妻。她对祖母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，并能治好他的大麻风。”乃麦进去，告诉他主人说：“以色列国的女子如此说。”亚兰王说：“你可以去。”我也写信答以色列王。于是乃麦带银子10他连得，金子6000舍哥勒，衣服10套，就去了。 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu perikop. Naaman disembuhkan, demikian bunyi firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram
Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergi dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. 读经到这里，那些读了上帝的话，存记在心里面，也有留心去遵循的人有福了。 Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana dikatakan ada seorang gadis kecil yang berani memberikan kesaksian tentang seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit tuannya, yaitu Naaman. 那这个里面讲的就是一个小女子，就是她敢于跟她的主人乃麦说，在以色列有一位先知能够治好她的病。 Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa bukan menjadi hal yang biasa apabila seorang Yahudi itu berkawan atau berhubungan dengan orang yang non-Yahudi. 那在当时呢，就是这一些的非犹太人跟犹太人，他们是彼此分开。 Dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi perang, kemudian orang Yahudi menjadi tawanan, mereka pun tetap akan berusaha menjaga jarak dan tidak mau membaur. 那虽然呢，就是经历了很多的战争，他们被掳，但是呢，他们跟这个的被侵略者还是有一定的距离。 Tetapi dalam 5 ayat yang barusan kita baca, dapat kita lihat bersama bahwa ada seorang gadis yang begitu berani menyaksikan imannya kepada Naaman melalui nyonyanya, melalui istrinya, yaitu dia adalah seorang perempuan Israel yang ditawan ketika gerombolan orang Aram menyerbu Israel. 那就是当时人来侵略这个犹太人的时候，就把他们掳去了。这个的女子呢，她勇敢的，就是跟她的祖母说，以色列就是撒玛利亚有一位先知能够医治她。 Saudaraku, pertanyaannya adalah siapa sebetulnya anak perempuan tersebut? 那这个小女子大概是谁呢？ Dalam bacaan yang kita baca tadi, kita tidak tahu nama anak perempuan tersebut, saudaraku, karena memang Alkitab tidak menyebutkan nama dan usianya. 那在经文的里面，我们没有看到经文写她叫什么名字，也没有提到她的年龄是多少。 Tetapi pada ayat 3 dapat kita lihat ada satu kata, yaitu yang menunjuk kata gadis. 那在第3节的里面说一个女子。 Kata gadis ini kalau digali dari bahasa aslinya yaitu na'ara, itu yang berarti gadis dalam masa pertumbuhan menuju remaja awal. 那这个小女子原文的意思就是她成长，就是迈向成年的那一个阶段。 Saudaraku, ketika berbicara tentang keberanian dia menyampaikan imannya, terlepas seorang itu budak atau tidak, ini merupakan satu hal yang penuh dengan resiko, saudaraku. 那就是敢于做见证，说有一个人能够来医治这个麻风病人，肯定面对一些的挑战。 Tapi karena iman yang begitu kuat, dia berani menyampaikannya. 因为他的信心，所以他敢于做见证。 Kemudian perempuan tersebut kita dapat ketahui bahwa dia adalah seorang tawanan yang ditawan oleh gerombolan Aram ketika menjarah Israel. 那这个呢，就是他圣经的里面说，这个小女子是被掳到这个地方的。 Yang kemudian dia menjadi pelayan atau budak dari istri Naaman. 所以他就成为了这一个乃麦的妻子的仆人。 Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengamati lebih mendetail lagi. Mari kita perhatikan pada ayat 1. 我们来看第1节。 Pada ayat 1 dikatakan seperti ini. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta.
亚兰王的元帅乃麦在他主人面前为尊为大，因耶和华曾借他使亚兰人得胜，他又是大能的勇士，只是长了大麻风。 Saudaraku, pada saat itu sakit kusta merupakan penyakit yang sangat ditakutin karena banyak hal. 那在当时呢，长这个大麻风就是很严重的一个的病。 Di antaranya karena dianggap sebagai satu penyakit yang menular, kemudian menjijikkan, dan dianggap sebagai kutuk. 那这一个是一个具有传染性的一个的疾病，就是患上这样的病被人说是被咒诅的。 Dalam banyak kasus, sakit kusta pada saat itu dianggap sebagai satu penyakit yang tidak bisa sembuh, bahkan cenderung mematikan, saudaraku. 那在当时呢，就是认为这一种的病呢，就是没有办法得到医治，就是绝症呢，那他们就是会传染。 Beberapa peristiwa dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, orang kusta bisa sembuh hanya melalui mujizat yang Allah nyatakan melalui nabi. 那在圣经的里面的记载，这些麻风病人得医治，就是借着先知或者借着神迹能够得着医治。 Dan dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri yang menyembuhkan orang yang sakit kusta. 那在新约的里面，就是耶稣使这些麻风病人得着医治。 Dalam bagian pemberitaan firman Tuhan yang pertama, saya akan mengajak kita semua untuk mempelajari 3 hal penting dalam dalam perikop ini. 那我们就可以从这一段的经文的里面，可以学习3个重要的一个的事情。 Yang pertama, yaitu gadis ini berani bersaksi, sekalipun statusnya dia sebagai orang yang tertawan, bahkan dia sebagai budak atau pelayan. 第一呢，就是这个小女子她勇敢的做见证，虽然她是一个被掳的女子，也是一个奴隶。 Dikatakan dalam ayat 3 seperti ini, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 她对祖母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。” Jadi hal penting pertama yang bisa kita teladani dan kita pelajari adalah sekalipun dia sebagai orang yang tertawan, orang yang tertindas, sebagai budak dia memiliki keberanian untuk menyaksikan kehebatan Tuhan. 我们可以学习的是，虽然她是一个的小女子，也是被掳的一个的小女子，但是她勇敢的做见证。 Hal penting kedua adalah karena iman gadis tersebut, ia berani bersaksi, dan yang kedua adalah kesaksiannya itu dapat meyakinkan tuannya. 那第二样的事情就是，她不单单能够做见证，那她的这个的见证，她所说的，让她的主人就是能够相信。 Tidak saja tuannya yaitu Naaman, tetapi bahkan Raja Aram. 不单单是乃麦，甚至呢就是乃麦的主人。 Dapat kita lihat dalam ayat 4 dan 5 demikian. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram itu, baik, pergilah. Dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. 乃麦进去对他主人说：“以色列国的女子如此如此说。”亚兰王说：“你可以去，我也答信于以色列王。” Jadi dalam poin kedua ini Bapak Ibu, dengan iman yang bulat percaya, dia sampaikan sehingga iman yang dia punya ini dapat mempengaruhi tuannya, bahkan Raja Aram. 那这个小女孩以满满的信心告诉给这个乃麦的妻子，然后呢，就是让他们也完全的相信她所说的。 Dengan kata lain, iman ketika kita bertindak, Tuhan pun ambil bagian dalam menyampaikan kesaksian. 意思就是，当我们以信心来做见证的时候，神也会使用在里面来工作。 Tuhan pun memberi kuasa, Tuhan pun memberi otoritas terhadap siapapun, apapun status sosial orang tersebut. Ketika dia beriman, memiliki keberanian untuk menyaksikan cinta Tuhan, Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus memberikan kewibawaan kepada setiap Bapak Ibu dan termasuk saya dalam memberitakan firman Tuhan. 所以就是不论我们的身份是怎样，我们所面对的人的身份是怎样，当我们以信心来为上帝来做见证的时候，那神也会使用这个的见证来祝福他们。 Kalau kita perhatikan
dengan sedikit mendramatisir, saudaraku. Cukup mengatakan sekali, kemudian tidak ada perbantahan dari nyonyanya. Masa iya sih? Siapa kamu? Terus diam. Kamu hanya pembantu di sini. Bahkan hanya sekali ngomong langsung nyonyanya ke tuannya, tuannya langsung ke Aram, ke Raja Aram. 就是我们看到在里面没有一个很漫长的一个的对话，在里面可以说，你是一个女子，你又是被掳了，你不应该讲这些的话。但是里面呢没有记载，就是记载到告诉给乃麦的妻子，然后他就告诉给乃麦，甚至又告诉给亚兰王。 Di sisi lain dari poin kedua ini ada hal yang menarik yang dapat kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. 那从另外一个方面，就是从这一点呢里面，我们可以学习另外一点。 Mari sama-sama siapapun kita belajar menghargai lawan bicara kita. Apakah dia sebagai seorang pegawai kita, karyawan toko kita, mbak, suster kita, supir kita, yang lebih rendah dari kita belajar mendengar, kita belajar menghargai mereka semua. 那么就学习来尊重跟我们交流对话的人，不论他们的身份是怎样，不论是我们家里面的佣人、我们的车夫，还是别的我们的同事等等。 Kalau saja Naaman dan nyonyanya dan Raja Aram ini orang yang tidak mengenal Tuhan begitu menghargai seorang hamba, terlebih lagi kita yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah menerima kasih dari Tuhan, kita lebih lagi dari mereka, saudaraku, untuk menghargai satu sama lain. 就如同这个亚兰王是一个不认识上帝的人，但是他竟然能够这样来尊重这一个小女子，就是一个被掳的以色列的女子。 Yang poin yang ketiga dalam pembahasan pertama yaitu dengan kesaksian oleh gadis Israel ini Naaman percaya kepada Tuhan. 那最后呢，就是借着这个小女子的见证，乃麦最后相信了神。 Kita bisa melihatnya dalam ayat 17 dikatakan, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. 17节，乃麦说：“你若不肯受，请将两驴子的土赐给仆人。从今以后，仆人就不再将燔祭或平安祭献给别神，只献给耶和华。” Saudaraku, dalam pembahasan pertama ini, dalam 3 poin ini kita sama-sama belajar. Mari kita menengok diri kita, baik secara personal maupun secara kelompok, artinya sebagai orang Kristen. Mari jangan pernah kita takut. Sekalipun orang mengasumsikan kita, menganggap kita sebagai golongan kelompok kecil atau yang lebih dikenal sebagai orang minoritas, jangan gentar, saudaraku. Bersama Tuhan, kita mampu, kita bisa untuk menyaksikan betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus. 所以弟兄姐妹，我们身为神的儿女，我们或者是我们自己，或者是我们的团体，我们不要说我们是一个少数民族，我们是少数人。即使我们可以做，那只要我们勇敢的做见证，同样能够成为。 Yang kedua, kita belajar untuk menghargai siapapun yang berbicara, yang memberikan masukan kepada kita. Kita belajar untuk menghargai. 那这样我们学习尊重，同时呢也是领受。当别人给我们意见的时候，我们尊重他们。 Yang ketiga, kita belajar betapa berartinya hidup kita bagi orang lain. Ketika kita berani menyaksikan cinta Tuhan, kita menyaksikan kebaikan dan kehebatan Tuhan. 1 jiwa, 2 jiwa, banyak jiwa diselamatkan melalui hidup kita. 那第三，让我们学习就是怎样的使我们的人生能够成为别人的祝福，借着我们的见证，能够使别人能够来信主，一个灵魂、2个灵魂能够获救。 Saudaraku, hari ini pemberitaan firman Tuhan berkaitan dengan iman. 那今天的讲题呢，是提到关于信心。 Sesuai dengan tema yaitu iman seorang anak, ini berarti memberitahukan kepada kita bahwa iman itu tidak saja dimiliki oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. 那这个是小孩的信心，意味着说，不论是大人还是小孩，同样都有信心。 Terbukti dari apa yang sudah saya sampaikan barusan dan kita dengar bersama-sama, gadis Israel memiliki iman yang luar biasa. 就从刚才我所分享的，我们能够明白这个小女子是蛮有信心的人。 Lalu pertanyaannya, saudaraku, dari mana, bagaimana gadis kecil Israel ini
bisa memiliki iman yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang bisa memenangkan satu keluarga tuannya. 问题是我们要问这个小孩子的信心从哪里来的呢？怎样使他有这样子的能力，能够使他主人的家来信神呢？ Saudaraku, dalam Alkitab Penuntun diceritakan satu tafsiran bahwa gadis tersebut bisa memiliki iman seperti itu. Dia diculik oleh gerombolan orang Aram dari keluarganya. 那就是有解经家说，这个小女子就是被亚兰人从她的家里面掳到亚兰。 Nah, pertumbuhan imannya ditafsirkan ada dari dua sumber, saudaraku. 有两个的根据，就是告诉这个小女孩的信心。 Yang pertama, gadis Israel ini beriman kepada kuasa Allah yang didapat dari sisa dari orang-orang percaya kepada Allah yang tidak menyembah Baal. 那有人说，就是这个小女子，就是她有信心，就是跟那一些不跪拜那个巴利神像的人是一样的。 Jadi sebelumnya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18 itu diceritakan ada pemusnahan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, dihancurkan, tetapi Tuhan menyisakan 7.000 orang. Nah, iman gadis kecil ini diperoleh salah satunya melalui orang-orang Israel yang disisakan Tuhan untuk hidup karena mereka tidak menyembah Baal. 那在当时呢，就是在列王记上的19章呢，里面有记载说，那一些人如果不跪拜这些假神，那么他们就会被灭。但是在当中呢，有7000位就是未曾向巴利屈膝的人。那这个小女孩呢，就是在那里面的一群，就是呢得保守的。 Saudaraku, yang kedua, sumber dasar imannya sehingga dia memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat, itu karena gadis ini beriman kepada kuasa nabinya Tuhan yang memiliki kuasa dan mujizat yang berasal dari Tuhan. 那另外一方面就是这个小女孩，她深信上帝的先知蛮有能力。 Dia begitu percaya bahwa Allah bekerja melalui nabi-nabinya sehingga bisa melakukan perkara yang hebat. 他深信神能够借着他的仆人，就是那些的先知，行大神迹。 Rupanya gadis ini kalau berdasarkan buku-buku tafsiran dikatakan bahwa gadis ini banyak mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elisa di masa itu, saudara. 那从一些的资料的里面看到，这个小女子就是以前经常听到关于以利沙行神迹的事。 Ada kemungkinan dia pernah mendengar 2 bagian roh Elia yang dia miliki. 有可能他听到就是那个以利亚是拥有加倍的灵。 Ada kemungkinan dia juga pernah mendengar bagaimana Elisa membelah sungai Yordan dengan pakaian Elia. 那他可能也听说过以利沙如何的用以利亚的衣服分开这个约旦河。 Juga bagaimana Elisa menyucikan air yang ada di Yeriko. 有可能他也听到，就是以利沙如何的使这个水得着洁净。 Bahkan dia memiliki kata-kata yang memiliki kuasa sehingga ketika dia mengutuk beberapa remaja yang mengolok-olok semuanya itu terjadi. 那当时呢，就是他用他的园林的充满着能力，当他说就是咒诅这些小孩子的时候， Ada kemungkinan juga gadis tersebut mendengar cerita tentang Elisa yang dapat mengalirkan minyak untuk membantu seorang janda yang punya hutang. 有可能他也听到就是以利沙如何的行神迹，使用这个油来帮助那一位的寡 Dan 妇。 masih banyak mujizat lainnya lagi yang dilakukan Elisa yang dia dengar yang memperbesar imannya. 那他所听的这许许多多的这些的事情神迹呢，使他的信心不断的成长。 Sehingga begitu kuat dengan kasih dia memberitakan ada seorang nabi di Samaria yang dapat menyembuhkan sakit tuanku. 因此他有信心的说，在撒玛利亚有一位的先知能够来医治这个的奶麦。 Kita semua sekalipun kita orang dewasa tetap mau belajar sama seorang anak ya Bapak Ibu yang memiliki iman yang dahsyat. Kita perlu belajar sama mereka, sama dia.
那作为成年人，我们需要来向这个小女子、这个小孩来学习她的信心。Tetapi biarlah tidak saja kita, tetapi kita pun saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Yeye, Nene, Ai, apalagi QQ, Kuku ya, yang punya keponakan, anak, keponakan, cucu semuanya pasti ingin semuanya memiliki iman yang baik, iman yang tangguh, iman yang teguh di dalam Tuhan. 那我相信大家不论是作为爷爷奶奶，或者是其他的辈分的人，我们都渴望我们的家里面的小孩能够拥有这样子的信心。Saya sebagai hamba Tuhan dan sekaligus sebagai pendidik di sekolah saudaraku, saya berani berkata bahwa warisan iman itu jauh lebih penting, warisan iman itu jauh lebih berharga dari warisan harta benda, berapapun nilainya, karena warisan iman menyangkut keselamatan dan hidup kekal selama-lamanya. 那我作为一位传道，同时也是在学校里面教书的，那我觉得说最大的一个的财富就是我遗产，就是我们能够留给子孙们的，就是我们的信心，因为这个的信心牵扯到他们的救恩。Tapi persoalannya saudaraku, mewariskan iman itu tidak semudah mewariskan harta benda. 但是弟兄姐妹，问题是将这个信心的遗产给他们，跟将财富给他们不一样。 Kalau memberikan atau melimpahkan warisan berupa harta benda, aset, rumah, perusahaan, tanah, uang, deposito itu gampang. Tinggal diberikan, teken kontrak, teken di satu notaris, beres. Saya berikan, diterima oleh yang kami kasih. 那将这个的遗产、将房产、将一些的东西赐给我们的子孙的时候，只要我们在公证处那边签名，那就可以给他们。 Tetapi warisan iman tidak seperti itu saudaraku. Bapak Ibu yang sekarang ini memiliki iman yang baik, kualitas iman yang tangguh, tidak serta-merta langsung bisa melungsurkan ke anaknya, langsung jadi seperti yang Tuhan kehendaki, imannya langsung bagus. Tidak, tetapi melalui proses keteladanan. 但是信心的遗产不是我们拥有美好的信心，自然而然的他们就拥有美好的信心，不是我们需要去培养，需要去教导他们。 Saudaraku, seorang pendidik Kristiani ya, seorang pendidik Kristen bernama John Westerhoff, dia mengatakan seperti ini: iman tidak dapat diwariskan atau diberikan begitu saja kepada anak-anak atau generasi berikutnya. Iman itu perlu di-sharingkan dan dipraktekkan. 那它里面他说的话就是说，这个的信心不是只能够马上就给他们，而是需要我们不断的来训练，来跟他们分享。 Artinya kalau Bapak Ibu, saya, kita sebagai orang tua, orang dewasa menginginkan anak-anak kita, keponakan kita, cucu kita rajin beribadah, baca Alkitab, rajin berdoa dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita terlebih dahulu meneladanin, memberikan contoh. Kita terlebih dahulu rajin gereja, suka ibadah, suka baca Alkitab dan suka berdoa. 那如果我们的渴望我们的孙、我们的侄儿、侄女，他们就是能够殷勤的参加崇拜会，殷勤的祷告，殷勤的读圣经，那么我们就需要成为他们的好的榜样。我们先好好的读圣经，好好的参加崇拜会，好好的来参加祷告会。 Bapak Ibu, mewariskan iman tidak saja cukup memberikan keteladanan, tetapi perlu dijelaskan, perlu di-sharingkan. Apa pentingnya saya ke gereja, apa pentingnya kamu rajin membaca Alkitab, apa pentingnya kamu rajin berdoa. Semuanya itu dijelaskan dan di-sharingkan. 那不单单是我们需要成为一个好的榜样，同时呢，我们也需要跟他们来分享，为什么参加崇拜会那么重要？为什么读圣经那么的重要？为什么祷告那么的重要？ Sehingga anak-anak itu melihat orang tuanya meneladani, tetapi tahu maksud dan tujuannya. Mengapa sih ibadah itu penting? Membaca Alkitab, berdoa dan berbuat baik itu merupakan penting. Bahkan ibadah merupakan skala prioritas utama kita dalam hidup. Anak-anak mengerti karena dijelaskan. 那孩子们能够明白，就是为什么我们做这些，他们就明白这些是非常的重要。我们的读经、我们的聚会、我们的祷告，就是非常非常的重要，甚至是我们人生的最大的、最首要的一个的目的。
Karena itu mari Bapak Ibu, tidak ada istilah terlambat, sedini mungkin, secepat mungkin, segera mungkin. Kalau masih kita memiliki anak cucu atau siapapun menjadi kerabat kita, mari kita ambil bagian dalam mewariskan iman ini untuk keselamatan mereka. 所以大家有孙有侄儿等等的，我们来跟他们来分享吧，不要说太晚了。什么时候？现在我们就应当起来跟他们来分享，让他们能够来效法。 Saudaraku, berbicara tentang warisan iman sehingga memiliki iman seperti gadis Israel tadi. John Waterhoff tadi melanjutkan pembelajarannya tentang kekristenan bahwa pertumbuhan iman itu ada 4 tahapan. 那就刚才的提到，就是信心的遗产如何的传扬给子孙后代。那刚才的这一个的教育者，他告诉我们有4个的步骤。 来使孩子的信心来成长。 Sebelumnya dia memberikan satu perumpamaan bahwa pertumbuhan iman itu diperumpamakan seperti pohon yang masih muda, berusia 1 tahun dan hanya memiliki 1 lingkaran lapisan kulit atau yang disebut kambium dalam biologi. 那如果大家看这个的树，就是他所形容的，就是这个的树年幼或者是还是很小的时候，那1年它只是有1圈的。 Maka dalam tiap tahun bertambah kambiumnya semakin tebal dan semakin kuat. 那随着这个树的年龄不断的增长呢，这个的年环就越来越多。 Lalu tahap iman yang pertama itu disebut sebagai iman yang terjadi karena pengalaman, saudaraku. 那这个的信心能够成长，第一个步骤就是借着所经历的事情。 Jadi seseorang, anak kita, keluarga kita beriman itu karena pengalaman melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, pengalaman melihat orang tua kita setia kepada Tuhan, rajin beribadah, maka dia pun percaya kepada Tuhan. 就是我们的孩子们能够殷勤的参加教会的主日学，能够从父母的身上来学习，这是他们所获得的经验。 Kemudian iman tahap pertama ini bertumbuh menjadi menuju iman tahap kedua yang disebut iman yang berafiliasi atau yang bekerja sama dengan beberapa bagian lainnya. 那另外的一个的步骤，当他第一个的步骤做到了，那么他就随着一些的事情能够彼此的联络，他的信心也是能够不断的成长。 Setelah melalui orang-orang terdekatnya dia percaya, dia lebih berkomitmen lagi untuk lebih sungguh-sungguh sehingga berani melangkah untuk ke gereja, lebih setia dan lebih setia lagi dalam beribadah. 那借着身边的人的影响，那么他就更加殷勤的来参加崇拜会，更加的成长。 Bahkan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya dia berkomitmen untuk mengambil satu pelayanan. 甚至就是到最后，有可能他也会立志，就是要参与一项的服事。 Kemudian bertumbuh lagi dan menuju tahap ketiga yaitu iman dalam tahap mencari. 第三个的就是到了更深层次，他就能够去寻找。 Nah, saudaraku, iman tahap mencari ini adalah tahap yang paling rawan karena muncul keraguan, muncul banyak pertanyaan, apa iya Tuhan itu ada? Kalau dia ada, mengapa Tuhan izinkan sakit orang tuaku? Kalau Tuhan ada, mengapa Tuhan memberikan saya sakit? Kalau Tuhan ada, mengapa Tuhan ambil orang tuaku dan sebagainya. 那第三个的这个的步骤呢，就是这个成长的阶段呢，就是一个怀疑的阶段，也是一个比较危险的阶段。比如说，他会问：为什么上帝允许我生病？为什么上帝允许我的父母生病？为什么上帝拿走了我的爸爸妈妈？ Dia akan terus mencari dan mempertanyakan apakah benar Tuhan itu ada atas setiap pergumulan dan kesusahannya. 所以在他面对的困难、经历的事情的里面，他会反问：神真的存在吗？ Tetapi pada tahap ketiga ini kalau dia tetap setia, saudaraku, maka ia akan mengalami peristiwa yang banyak yang bisa membuat dia semakin mencintai Tuhan dan mengerti seluruh rahasia Tuhan. 那如果他能够走出这个第三个的阶段，那么呢，他的信心会更加的成长，他能够明白神的奥秘。 Sehingga dia bisa masuk dalam iman tahap keempat yaitu iman yang berkembang. 那他就能够进入到这个第四个的阶段，就是他的信心能够带出一个的影响。 Jadi sekalipun dia anak-anak, remaja, pemuda dan kita orang dewasa senior, kita memiliki iman dengan kualitas yang dewasa dalam pengertian iman yang dewasa. Sekalipun anak-anak, imannya terus bertambah. 虽然他是一个小孩，但是他的信心呢就不断的成长，甚至就是更加的成熟。
Dalam tahap ini Bapak Ibu, kalau seorang anak sudah memiliki iman yang dewasa, dia tetap setia. Sekalipun peristiwa buruk, peristiwa yang menyedihkan dia alami, dia tetap setia, dia tetap percaya bahwa dia Tuhan yang baik. Ini iman yang dewasa. 那当他的信心成熟的时候，就能够看到，虽然面对的一些的事情不开心、困难，但是他的信心没有退缩。 Pertanyaan bagi kita semua termasuk kepada saya. Kita ada di tahap iman yang keberapa, yang mana Bapak Ibu? Silahkan kita semua menjawab dalam hati kita. 我们来反省我们自己的信心成长到哪一个的阶段。 Di akhir renungan ini, di akhir pemberitaan firman Tuhan, saya akan menampilkan satu video anak sekolah minggu. Sekalipun dia anak-anak, tetapi dia memiliki iman yang luar biasa. Bahkan saya pun belajar terhadap anak-anak ini. Ini dengan bahasa mereka yang sedikit orang tua atau saya untuk bantu untuk menyampaikannya dan memvideokannya. 那最后我用一个视频来做今天讲到的结束。这个视频呢，就是一个小孩有信心，他的信心是非常的大。那我从他的身上也学习到关于信心的功课。这个的视频的一些的话，就是我帮助他来组织、来分享。 Ya, kita akan saksikan bersama-sama. 我们来见证。 Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Shalom, nama saya Derik. Pada bulan Juli, mama aku sakit positif COVID dan dirawat di rumah sakit. Saya sedih. Tetapi setiap kali aku mau berdoa bersama Tuhan, aku percaya Tuhan akan membantu dan menyembuhkan mama aku. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menolong saya. Shalom, saya Nelson. Tuhan Yesus itu baik banget. Dia selalu menolong saya. Kalau saya tidur, tidak berdoa, saya akan mimpi ketemu zombie. Kalau saya makan, tidak berdoa, saya akan keselak. Karena itu, saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, 4 anak yang kami tampilkan ini mewakili seluruh anak sekolah minggu di KII yang beriman kepada Tuhan dengan bahasa dan kepolosan keluguan mereka menyampaikannya. 那这4个的小孩，就是代表了就是正道堂的所有的小孩子们，他们对上帝单纯的信心。 Jadi ada satu peristiwa di mana orang tua salah seorang murid pada bulan Juli lalu positif COVID dengan beberapa penyakit apa istilahnya komorbid ya, tetapi bisa sembuh saudara. 那他妈妈患了这个的新冠，因为有一些的连带的病，所以就是最后呢痊愈了。 Seperti yang disampaikan, satu keluarga panik dan anaknya pun seperti tadi dikatakan sedih. 对，孩子们就是很恐慌，也是很担忧，很伤心。 Kami salah satu sekolah minggu mendoakannya dan lewat melalui Zoom mengajak dia berdoa. 那主日学老师呢，就是借着视频会议跟他探讨。 Beberapa kali berdoa, sebelum berdoa saya selalu tanya, Derek, apakah kamu percaya kalau Tuhan Yesus pasti sembuhkan kamu? Dan dia menjawab, saya percaya Langsung. 那在祷告之前，我会一直的问他说：“你相信吗？上帝能够使你妈妈痊愈？”他说：“我相信。” Besoknya berdoa lagi dan saya menanyakan hal yang sama dan dia dengan mantap jiwa katakan, saya percaya mama pasti sembuh. 第二天在祷告，我又问他：“你相信吗？”他说：“我全心相信。” Dan satu anak lagi tadi setelah Derek juga menyatakan bahwa dia percaya bahwa dia punya Allah yang selalu menolongnya. 另外一个小孩就是见证说：“我相信，就是拥有一位一直帮助他的上帝。” Bahkan yang keempat perlu kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Bagaimana tadi seorang anak sekolah minggu berkata kalau tidur tidak berdoa dia mimpi buruk itu berzombie. Kalau makan tidak berdoa dia keselak. 就像那个最后的一个小孩，他说如果他没有祷告就睡觉，他
他会梦见僵尸，如果他吃饭没有祷告，就是会噎到喉咙。 Dia memiliki iman yang luar biasa untuk dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya selalu ada pertolongan. 所以他一直呢就向上帝祷告，都是得到上帝的帮助。 Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan. Iman seorang anak kita sebagai orang dewasa belajar dari seorang anak, dan anak-anak kita pun kita serahkan kepada Tuhan untuk supaya terus bertumbuh imannya seperti gadis Israel. 所以我们来学习效法这些小孩子们的信心的榜样，同时呢也是教导我们的小孩，使他们的信心不断成长。 Kita sebagai orang dewasa kita bisa menumbuhkan iman kita melalui banyak beribadah di tempat ini. Hari Selasa ada pendalaman Alkitab jam 7 Bapak Ibu. Hari Rabu ada persekutuan doa jam 7. Kemudian ada persekutuan dewasa jam 7 juga. Mari Bapak Ibu untuk kita sama-sama bertumbuh seperti iman anak ini, kita bisa mengikutinya bersama-sama. 在我们教会里面记了好多的节目，可以使我们的信心经历成长。有查经班，有祷告会，还有家庭团契。 Dan bagi anak kita, cucu kita, keponakan kita, mari kita bawa ke sekolah minggu GKI. Kita percayakan, Bapak Ibu percayakan kepada losa-losa yang begitu baik, begitu penuh kasih dan begitu berpengalaman menghandle anak-anak yang dipakai Tuhan. Mari Bapak Ibu, kami dengan senang menyambut putra putri Bapak Ibu, cucu keponakan Bapak Ibu. 大家家里面有小孩的，就带你们的孩子来到教会的里面参加主学。这些主日学老师是非常有经验的，也是非常爱小孩子们的，所以让他们能够来帮助，使我们的小孩子信心也是经历成长。 Tidak ada istilah terlambat, mari percayakan kepada Tuhan melalui kami losa-losa sekolah minggu. 所以不要说觉得就是你们迟了，没有来吧，带他们来到教会来经历成长。 Seperti orang-orang pada masa perjanjian baru banyak membawa putra putrinya kepada Yesus, dipercayakan kepada Yesus untuk diajar dan diberkati. 就好像在教会里面有提到，有很多的家长带他们的孩子来到主耶稣的面前，希望得着主耶稣的祝福。 Amin. Berfirman Tuhan, mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan Allah Bapa kami surga, kami bersyukur buat pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang pemberitaan firman Tuhan disampaikan. 所以说，我们感谢你，感谢你带领我们这一段分享神的话语时间。 Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat-Mu yang mendengarkan, kami semua dibutuhkan di keluarga. 求神你来坚固我们的信心，不论是讲的还是听的。 Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 奉主耶稣的名祷告，阿门。